Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seperti yang dijanjikan, ini adalah bahagian kedua untuk Adaptive Cruise Control. Okey, seperti yang dimaklumkan dalam video pertama, dalam Adaptive Cruise Control ni ada dua mode, iaitu mode Distance Control dan juga Speed Control. Tetapi bila kita menggunakan Adaptive Cruise Control di produk Ativa ni, dua-duanya diaktif serentak. So dalam penggunaan ACC ni, terpulang pada kita nak mulakan ACC ni dengan menetapkan sesuatu kelajuan ataupun nak menetapkan sesuatu jarak, distance, ataupun kita tak fikir pun tu, kita just nak tekan set saja. So bila kita tekan set saja, so dia akan ambil speed semasa dan by default distance akan diambil yang long, yang paling panjang, 50 meter. So saya akan mulakan dengan distance control dulu. Apabila button set ditekan, so dia akan kekalkan speed semasa, current speed, okey, dan juga mengikut distance yang kita dah tetapkan. Macam tadi saya set short, so dia akan kekalkan short, dan kelajuan dia yang di situ 68. So dia akan kekalkan itu. Tapi kedua-dua kelajuan dan juga distance ni boleh di adjust lagi. By default memang dia akan long. Kalau kita menggunakan distance control ni, by default memang dia akan mula dengan long, 50 meter jaraknya. Kalau you terus tekan set je, memang dia akan maintain speed pula. Tapi kalau saya nak mulakan dengan dekat ni, sebab dengan jalan luar bandar, mungkin jauh tu macam tak terlalu sesuai. Itu bergantung pada you lah. So saya rasa saya nak gunakan short. Okay, so saya tekan 2 kali, tolak. Okay, tapi dia sekarang ni dah short. Okay, saya dah set dia punya distance. Dah tekan ni. Okay, so sekarang ni saya nak set jarak ni. So saya jarak ni satu level dan saya tekan set. Kalau kita tengok pada speedometer dia berubah-ubah, kelajuan dia 60, 61, 62. So sebenarnya dia adjust, dia adapt dengan distance kenderaan di depan. So kalau depan ada brake, ada slow down, dia akan slow juga. So dia akan gunakan secondary brake untuk slow down kereta kita. Kalau misal kata kenderaan depan dah makin laju, so dia akan laju. Tapi the maximum speed ialah yang kita set awal tadi, 68. Okay, bila dia nak stop, bila ada traffic light, so dia akan reduce sampailah bawah 25. Kita kena bersedia untuk tekan brake. Sebab bila bawah 25 km sejam, sistem ACC akan terbatal secara automatik. Dia akan lepaskan tanggungjawab kepada kita untuk mengawal kelajuan dan jarak tadi. So dia dah lepaskan. Jangan kita harap dia nak brake sampai habis, dia tak akan brake. Okay, mungkin saya tak pasti sama ada pre-collision warning dengan pre-collision brake berfungsi. Okay, ini ada ulangan bagaimana bila bawah 25 km sejam, ACC akan terbatal, akan ditulis out of working range gitu, dan ACC cancel. Satu lagi syarat yang berkaitan dengan kelajuan ni ialah bila kita nak set ACC ni, Adaptive Cruise Control ni, speed kita mesti at least 30 km sejam. So bawah 30 km sejam, ACC tak akan berfungsi atau tak boleh nak diaktifkan. Contohnya ni, saya tekan set di bawah 30 km sejam, dia tak mahu, dia kata ACC unavailable. Okay, dan apabila saya dah melepasi 30 dan saya tekan semula, indikator set atas tu dah tunjukkan bahawa ACC telah bermula. Okay, walaupun kita dalam mode ACC, kita masih boleh lagi adjust distance. Sekarang ni distance saya intermediate, level 2 lah. So kalau saya rasa saya nak tinggikan, saya boleh naikkan, turunkan. So saya tekan ni, dia akan turun, dan bila tekan lagi selepas level 1, dia akan full balik semula lah, long. Satu lagi saya nak beritahu, dia tidak detect corner. Corner tu kita kena kawal sendiri.
tak akan slow down kerana ada selikoh di hadapan. Dia tak ada. Okey, seterusnya yang kedua, mode yang kedua ialah constant speed control mode, di mana kita tetapkan satu kelajuan ataupun speed, dan kenderaan akan adjust speed dia sendiri, dan at the same time dia juga akan maintain distance. Okay, bagi mereka yang dah biasa dengan cruise control, normal cruise control, so mode ni ataupun option ni agak biasa bagi mereka. Bila dah tahu kelajuan mana yang kita nak set, just tekan set and then just control steering dan bersedia untuk tekan brake jika perlu lah. So bezanya dalam adaptive cruise control ni, Ativa akan adjust distance sekali, jarak kenderaan depan. So acceleration and deacceleration, tekan minyak dan kurangkan kelajuan tu akan dikawal oleh ASA, kenderaan kita Ativa, dan juga braking system juga. Bila perlu dia akan brake lah. Mungkin ada kenderaan yang cross di depan tiba-tiba, so yang ini juga akan dihandle oleh ASA. Ok, sekarang saya akan follow kereta putih di depan ni, dan saya tekan button set setelah saya aktifkan ACC. So dia akan appear kat atas tu logo ACC, dan saya boleh tekan set, ada appear perkataan set di situ. Dan kelajuan yang dah saya tetapkan tu akan menjadi panduan badilah maximum speed. So dia akan jaga jarak dengan kenderaan di hadapan, kereta putih di depan tu. Jika kenderaan depan tiba-tiba brake, slow down, ataupun ada kereta cross di depan saya ataupun motor, kemungkinan secondary brake akan diaktifkan. Seperti yang kita tahu, dalam Ativa ni ada beberapa jenis brake. Yang pertama sekali primary brake yang kita selalu tekan tu lah, yang di tengah-tengah kan, dengan kaki. Dan satu lagi ialah secondary brake, yang mana Ativa sendiri brake berdasarkan input daripada ASA camera. Contohnya dalam pre-collision warning ataupun pre-collision brake, dan juga dalam ACC ni, adaptive cruise control, secondary brake akan digunakan. Satu lagi ialah brake, hand brake lah, dan yang keempat ialah hard brake. Okay, sorry gurau. Jika anda lihat daripada meter cluster, kelajuan meningkat dan menurun secara automatik. Kalau tengok ada 46, tadi 30 lebih kan. So dia adjust berdasarkan distance dengan kenderaan di depan saya, dan juga kelajuan. So dia akan maintain. Maksimum ialah maksimum yang kita set, yang kita kelajuan yang kita tekan set mula-mula tadi. Okay, so itulah maximum speed. Kalau kita nak tambah, tekan rest. Kalau nak kurangkan, tekan minus ataupun set tu. So satu button ataupun satu kali tekan plus, dia akan meningkat 1 km sejam. Kalau kita tekan minus set tu, dia akan tolak 1 km sejam. Kalau kita nak banyak-banyak naik, so kena tekan banyak-banyak lah. Okay, sama seperti yang saya maklumkan tadi, jika kelajuan di bawah 25 km sejam seperti dalam video ni, ACC akan terbatal, akan di cancel, dan kita kena ambil alih kenderaan lah, untuk sama ada kita nak brake ataupun kita nak tambah lagi kelajuan. Ini dia turun ke bawah kadang-kadang sebab ada traffic lights ataupun kereta depan berhenti secara tiba-tiba. So that's why kita kena still alert lah apa yang berlaku di hadapan. Ni bukan Tesla yang dia sangat smart, boleh hantar kita sampai rumah tanpa kita buat apa-apa, tidur. So masih lagi kita kena kawal, cuma dia akan mengurangkan sikit effort kita lah dari segi menjaga kelajuan dan jarak. Okay, itu saja untuk perkongsian pada kali ini tentang Adaptive Cruise Control ACC. Pandulah dengan selamat dan cermat. Okay, so sekiranya ada kesilapan dari saya mohon maaf. Saya bukanlah pakar ataupun sales advisor Pro 2 ya. So jika ada sebarang soalan teknikal, boleh terus tanya kepada sales advisor anda. Dan ataupun refer kepada user manuals yang lengkap itu, banyak maklumat di dalam tu yang boleh anda baca. Okay, so
jaga SOP, jaga diri. Manakala hari demi hari kes COVID nanti makin meningkat. So jaga SOP, jaga keselamatan diri dan keluarga anda. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat sejahtera.